Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan waalaikumsalam juga kepada Fazilah binti Buang, Samiza Jalil, Nurul Atiqah, Bonda Nuraini, Syakirin. Yang pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan sebentar pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Jadi bagi tuan-tuan yang ada sugi, mulakan dengan bersugi. Waalaikumsalam Mastura Osman. Kerana sabda Nabi SAW cerita bab sugi yang dikaitkan dengan solat, 2 rakaat kita solat dengan bersugi tuan-tuan, maka pahalanya, kelebihannya kan seumpama 70 solat tanpa sugi. 2 rakaat kita solat dengan bersugi. Sebelum nak solat, Allahu Akbar. Sebelum nak solat, ambil sekejap sugi, gosok. 2 rakaat yang kita buat dengan bersugi tuan-tuan, pahalanya seumpama 70 rakaat kita solat tanpa bersugi. Itulah kelebihan yang tak dapat tidak menggambarkan kepada kita bagaimana kita nak mencari khusyuknya solat. Sebab apakah kaitan sugi dengan khusyuk? Cuba tulis di ruangan komen. Aizah Wiqah, Ros Ahmad. Ramai ditanya. Saya pernah tanya kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid berkenaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sugi bagi perempuan. Sugi bagi perempuan. Dan berkata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Habib kata apa? Dia kata sugi ni bukan semata-mata bagi lelaki. Bukan semata-mata bagi lelaki. Bahkan sunat bagi lelaki dan sunat juga bagi perempuan. Jadi tak dapat tidak, bila ia sunat bagi laki-laki dan sunat juga bagi perempuan, apakah kelebihan yang Nabi nak sampaikan, yang Nabi nak gambarkan kepada kita, sejauh mana kelebihan bersugi. Dan cuba kita fikirkan apa kaitan dengan khusyuk Israel. Ini antara benda penting yang perlu kita fahami. Apa kaitan sugi dengan khusyuk Israel? Sebab sebagaimana tuan-tuan maklum, kepakaran saya Al-Faqir Irwan Zahuri ialah membantu anda yang sedang solat, atau yang dah lama solat, atau yang baru nak solat, untuk mencapai kualiti solat yang lebih hebat, khusyuk yang diidam-idamkan, seolah-olah anda sedang solat di hadapan Ar-Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Silakan Fazilah binti Buang. Dah? Nanti habis pergi pasar boleh masuk balik, tengok balik ulangan. Jadi saya ulang balik. Bila mana sabda Nabi SAW berkenaan kelebihan bersugi.
Dan apakah kaitannya dengan khusyuk Israel? Antara kelebihan bersugi ni tuan-tuan, Nabi bersabda, kalau kita melihat beberapa kalam-kalam para ulama, antara kelebihan bersugi ialah menghidupkan bagi hati. Bukan sahaja mencerahkan mata, bukan sahaja membuang bau-bauan daripada mulut dan sebagainya. Antara kelebihan bersugi ialah menghidupkan hati, mencerahkan hati. Jadi, apakah kaitan bersugi dengan khusyuk Israel bila mana antara kelebihan bersugi itu menghidupkan bagi hati? Maka sebagaimana tuan-tuan maklum, khusyuk tempatnya di mana? Khusyuk tempatnya di sini. Dah? Betulkan kefahaman, betulkan persepsi. Khusyuk bukannya di sini. Sebab tu kegagalan bagi tuan-tuan yang selama ni mencari khusyuk solat, tak jumpa-jumpa. Sebab bila mana kalian meletakkan khusyuk, tempatnya di sini. Duk cari khusyuk, tak jumpa tuan-tuan. Kerana khusyuk tempatnya di hati. Dan bila mana kita maklum khusyuk tempatnya di hati, kaitan bersugi dengan khusyuk tadi ialah antara kelebihan kalau kita banyak bersugi, sentiasa bersugi, dia boleh menghidupkan hati yang telah mati. Dan bila mana hati itu hidup, maka hati itulah nanti yang akan membawaki kepada kita suatu kefahaman, suatu perasaan, suatu keyakinan bagaimana untuk mudah merasai yang dikatakan khusyuknya solat. Sebab itulah antara benda yang kita melihat sunnah yang tak ramai di antara kita yang lakukan, sentiasa bersugi. Betul ke betul? Paling tidak pun tuan-tuan, jangan tinggalkan bersugi ketika nak solat. Paling tidak pun. Kalau kita melihat amalan Nabi SAW, Nabi bersugi setiap masa. Nak keluar rumah, bersugi. Nak masuk rumah, bersugi. Nampak benda-benda yang ajaib, bersugi. Nampak benda-benda yang pelik, bersugi. Nak baca Quran, bersugi. Boleh dikatakan terlebih banyak kehidupan Nabi SAW sentiasa bersugi. Kalau tuan-tuan nak baca buku, bersugi. Nak buka laptop, apa jua pekerjaan. Kerana antara kelebihan bersugi yang kalau kita lakukan setiap masa, tuan-tuan, dia menghidupkan bagi hati. Inilah punca yang paling besar yang tuan-tuan tak perasan kenapa sehingga pada hari ini aku masih lagi tak mencapai yang dikatakan khusyuknya solat, sebab hati mati. Jadi hari ini kita semak dalam kehidupannya kita, kan? Kepada Siti, kepada Aisyah, kepada Samiza Jalil dan yang lain, yang kalau tuan-tuan dulu waktu program ICS ke, pernah dibekalkan dengan sugi. Boleh jadi sugi tu dah pendek ke, dah terpotong ke, dah hilang ke. Sejauh mana kalian berusaha untuk mendapatkan kembali, pergilah beli lagi. Nanti dah hilang tak beli dah, jangan. Saya pun sentiasa hilang sugi kadang-kadang. Itu benda biasa. Kadang-kadang kita simpan dalam beg. Sebab tu kalau boleh, setiap kali beli sugi tu saya akan beli 3-4. Hari ni tu boleh dekat Shopee boleh beli, dekat mana-mana boleh beli. Simpan, kalau boleh sekali beli tu 5. Tak sampai RM10 pun 5 tuan-tuan. Kan? Beli, simpan. Sekurang-kurangnya kalau hilang ada, kalau hilang ada. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah antara sunnah yang mudah yang menjadi asbab atau punca kepada kenapa susahnya aku nak mencapai khusyuk solat, kita meninggalkan kelebihan bersugi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waalaikumsalam Mat Faiz Ahmad. Kita meninggalkan kelebihan bersugi. Betul ke betul? Sebab itulah kadang-kadang bila mana kita meninggalkan satu sunnah yang begitu hebat dan mudah, maka kadang-kadang faktor untuk mencapai kepada khusyuk Israel itu lambat. Nanti tuan-tuan akan tanya, Ustaz, adakah semata-mata dengan bersugi boleh khusyuk? Adakah semata-mata dengan bersugi boleh khusyuk? Saya kata ya, saya kata tidak. Ya dan tidak. Ya tu bagaimana? Ya, kita yakin hadis Nabi. Dengan kelebihan bersugi boleh menghidupkan hati. Bila hati itu hidup, maka boleh hati itu mengecapi, merasai yang dikatakan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Yang kata tidak tu macam mana? Bukan semata-mata satu faktor untuk mencapai kepada khusyuk.
Orang yang tak bersugi pun tuan-tuan, ya, diberi peluang, diberi ilmu, diberi kepahaman untuk mencapai, sebab jalannya banyak. Jalannya banyak. Cuma nak tanya Rabi'ah Mahmud, waalaikumsalam, antara jalan mudah dan jalan susah, tuan-tuan nak pilih jalan mana? Cuba jawab di ruangan komen. Nak mencapai khusyuk ni, ya, jalannya terlalu banyak. Banyak. Dan cuma yang kita tak nampak jalan sebab kita tak ada guru, tak ada ilmu, tak tahu mana jalan nak lalu ni. Sedangkan hakikatnya jalannya terlalu banyak. Dan bila jalannya terlalu banyak, maka orang yang bijak sana, bijak sini, dia akan pilih, aku nak jalan mudah ke nak jalan susah? Mastura Osman kata nak jalan mudah. Yang lain, kita bukan semata-mata memberi faham dengan bersugi boleh khusyuk, tak. Tapi nak cerita, bersugi itu antara jalan mudah untuk menghidupkan hati. Bersugi itu antara cara mudah untuk menjadikan hati kita yang keras kembali lembut. Kan? Bersugi itu antara cara yang mudah. Letak dalam beg, letak dalam purse, letak dalam poket. Nak keluar rumah bersugi. Tarik. Ya? Nak ambil wuduk bersugi. Nak baca Quran bersugi. Nak salat bersugi. Terima kasih Mak Faiz. Cuma kayu sugi saya ada beg lah, brand Irwan Zahuri. Yang ni fully leather, kulit tuan-tuan. Saya bukan nak jual, saya jarang jual benda ni. Cuma stok banyak lah. Saya gunakan biasa untuk bagi hadiah sahaja. Sebab benda ni terlalu saya rasa berharga bagi diri saya. Saya belum nak fikir nak jual lagi. Saya buat-buat untuk bagi hadiah. Jadi kesimpulannya, benda yang mudah, kalau bahasa mudah tuan-tuan, kalau benda mudah pun kita tak boleh buat, macam mana kita nak buat benda payah? Kalau benda mudah bersugi ni pun yang boleh menghidupkan hati, kita tak buat. Kalau buat tu pula tak istiqamah. Kan? Bagaimana mungkin kita nak buat jalan payah? Sebab nak mencapai kepada khusyuk ni banyak jalan. Belum lagi nak cerita berkenaan teknik memandang kepada ihsan. Belum lagi menceritakan teknik nak memelihara zahir dan batin dalamnya ibadat. Belum lagi nak bahas teknik memahami setiap perkara yang dibaca dalamnya sembahyang. Belum lagi kita bahaskan teknik macam mana ketika kita baca Fatihah, kan, Allah Ta'ala menjawab Fatihah yang kita baca. Allah Ta'ala membalas Fatihah yang kita baca. Ni edisi baru ke? Saja nak ambil colourful. Ni leather, kulit tuan-tuan. Baik, simpan. Belum lagi kita bahas berkenaan macam mana perbuatan kita, rokok khusyuk kita, sentiasa kita berzikir, ingat kepada Allah. Belum lagi kita bahas sebelum, apakah persediaan untuk mencapai kepada khusyuk. Belum lagi kita bahas selepas solat, apakah teknik lagi untuk sentiasa konsisten kepada khusyuk. Saya nak bagi faham banyak teknik. Cuma hari ni kita fikir-fikirkanlah hashtag Santapan Rohani sebentar. Kalau teknik yang mudah pun tak boleh buat, nak solat, tarik. Apatah lagi kita nak buat teknik yang susah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab itulah, mudah-mudahanlah hashtag Santapan pada hari ini, walaupun sebentar, tetapi dia membantu diri saya dan bantu juga bagi tuan-tuan yang memahami khusyuk ni benda yang boleh kita capai. Khusyuk ni benda yang boleh kita capai. Saya beri peluang pada hari ini, kalau tuan-tuan nak tanya soalan, boleh tanya soalan di ruangan komen, di ruangan chat. Ada maghrib nanti pun saya nak buat kuliah dah. Dah lama tak kuliah maghrib ni tuan-tuan, berapa bulan dah. Ramadan memang tak sempat dah. Sebelum Ramadan kita bersibuk dan sebagainya. Sebab saya tahun ni sibuk dengan buat buku. Ni insyaAllah saat lagi, lepas Zuhur saat lagi, saya nak jumpa designer saya untuk finalizekan buku dalil-dalil memahami sembahyang, dalil memahami solat yang kita ambil daripada kitab-kitab Mu'tabar. Dah siap dekat 2 bulan, cuma banyak koreksi pembetulan yang perlu kita buat. Orang tak pernah buat buku tuan-tuan. Banyak lagi huruf-huruf yang kadang-kadang ketinggalan. Jadi hari ni insyaAllah saat lagi lepas Zuhur saya akan pergi ke ke Kajang untuk jumpa dengan Tuan Saidi, nak jumpa dengan beliau. Lepas siap buku tu pula, nak siap lagi buku yang lain. Dan saya nak siapkan buku 12 rahsia khusyuk, 12 teknik khusyuknya solat. Kan? Nanti kita nak keluarkan buku Nak Baki Solat di sini, satu permulaan.
Jadi bila mana saya bersibuk dengan nak buat buku pada tahun ni, tuan-tuan, afwan lakum, tak sempat nak kuliah maghrib. Jadi hari ni kalau tuan-tuan rasa banyak benda yang tuan-tuan nak tanya, banyak benda yang tuan-tuan keliru dalam perjalanan solat ni, tuan-tuan insya-Allah boleh bertanya di ruangan komen. Saya boleh bantu sekadar mana yang Allah Ta'ala beri faham kepada saya. Yang saya tak tahu, saya jawab juga dengan perkataan wallahu a'lam, juga satu jawaban. Yang saya tahu, saya cuba fahamkan juga sebagaimana yang saya faham. Jelas? Jadi pentingnya tuan-tuan untuk memahami perjalanan khusyuk Israel. Dan insya-Allah malam nanti lepas maghrib ke, saya rasa nak buat kuliah untuk kita baca kitab 1157 persoalan solat, kan? Biasa saya akan baca kitab lebih kurang setengah jam lebih ke, dan kita buka sesi soal dan jawab. Kerana itulah sedikit kepakaran yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada saya. Sebab pengalaman saya, tuan-tuan, dalam membantu orang mencapai kepada khusyuk ni dah hampir 15 tahun. 15 tahun. Dulu saya banyak buat program di surau, banyak buat program di masjid. Cuma tak dikomersialkan sangat lah, tak dihebahkan sangat. Sebab marketing tu dalaman sahaja. Cuma bila dah masuk, Waalaikumsalam Nur Aniza, dah masuk kepada dunia sokmek ni, sosial media ni, dan kita nak sebarkan lagi agar ramai orang boleh belajar. Kerana program yang kita buat secara offline, waktu yang sama juga kita buat secara online. Jadi tuan-tuan yang jauh boleh tengok daripada rumah. Yang duduk sekitar Shah Alam, datang. Supaya apa? Supaya tuan-tuan faham dulu. Oh, khusyuk ni benda yang real. Itu yang pertama, saya nak tuan-tuan jelas dan faham. Yang kedua, oh, inilah kesilapan yang berlaku ke atas diri aku selama ini, yang mengakibatkan aku tak boleh mencapai kepada khusyuk. Ketahui kesilapan sebelum nak masuk kepada penambahan. Sebab tu bagi tuan-tuan yang belajar tasawuf, ingat kaedah, tulis perkataan ni. Sebelum kita nak input, dia kena takhalli dulu. Takhalli, tahalli, tajalli. Tulis takhalli, 3 word ni. Takhalli kha, tahalli ha, tajalli jim. Takhalli ni buang. Ini teknik yang betul. Buang apa-apa yang salah daripada kehidupan aku, yang aku buat sebelum daripada ini, sehingga solat yang aku lakukan tak mencapai kepada khusyuk. Buang. Maknanya kenal pasti kesilapan dan buang, tinggalkan. Ni kesilapan aku. Apa dia dulu jahil tak belajar. Ni kesilapan aku, macam ni. Kalau solat sunat berturut-turut secara elok, bersugi setiap kali mula solat ke, atau cukup sekali saja? Kalau solat berturut-turut memadai, buat setiap kali solat. Tak susah pemastura. Tak susah nak solat tu, bangun sekejap, tarik, bas, simpan balik. Solat sunat, nak buat tarawih 20 rakaat, setiap kali solat sunat bersugi juga. Jelas? Wallahu a'lam. Baik, kembali. Mana tadi, lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Takhalli, tahalli, tajalli. Proses yang cepat untuk kita membantu peserta mencapai kepada khusyuk. Pertama kena takhalli, buang. Macam mana nak buang kalau tak mengenali kesilapan? Tuan-tuan tak tahu rumah ni, dalam rumah kita ni mana sampah. Kalau tak tahu mana sampah, tuan-tuan takkan buang. Biarlah buku tu dulu tu, lama dah tu mak simpan. Periuk tu, periuk tok nenek kamu tu, dah lama-lama belungguk, jadi sampah masalah. Jadi kita kena pasti mana yang rosak, mana yang salah, mana yang boleh dibuang. Takhalli, buang. Dah takhalli, baru belajar tahalli, masuk. Kita belajar tu ada 2. Pertama, belajar kesilapan, memahami kesilapan, masalah yang menyebabkan selama ni aku tak mencapai kepada khusyuk. Lepas tu belajar pula apa yang nak masukkan. Itu dipanggil tahalli, input. Masuk. Sebagai contoh, ilmu ni kalau tuan-tuan dapat buat, insya-Allah khusyuk akan mendatang. Ilmu ni simple saja. Apabila kita merasai setiap bacaan Fatihah yang kita baca, Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala jawab on the spot. Tuan-tuan baca Fatihah kan? Solat jemaah ke, solat berseorangan ke, baca Fatihah kan? Setiap perkataan yang kita baca, Allah Ta'ala balas. Cuma, ni cumanya, bila tuan-tuan jarang bersugi, hati tu mati. Bila hati tu mati, dia tak rasa Allah Ta'ala tu balas. Ni punca masalah kita. Nampak? Saya cerita masalah
Waktu yang sama saya cerita jalan penyelesaian. Masalahnya apa? Selama ni aku tak tahu bila mana aku baca Fatihah Allah Ta'ala balas. Selama ni aku tak rasa bila aku baca Fatihah Allah Ta'ala jawab balik apa yang aku minta, apa yang aku tanya. Aku tak tahu benda ni. Itu masalahku. Jadi buang kejahilan tu, buang kesombongan, buang skeptikal, kan? Rendahkan diri untuk belajar. Masukkan ilmu, masukkan. Dah masuk tu baru tajalli, belajar rasa. Dan rasa bukan di sini. Di sini mesin untuk berfikir. Rasanya di sini hati, di tempat rasa. Rasa di sini Allahu Akbar ghairil maghdu. Bila kita baca kita rasa. Itu rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi kalau boleh beri peluang lah kat atas diri untuk belajar. Beri peluang. Yang penting beri peluang dahulu. Bukan untuk saya, kan? Perjuangan ni saya buat untuk membantu masyarakat. Sebab tu program kali ini kita all out nak buat secara percuma. Walaupun tuan-tuan ketar lutut juga. Ketar lutut dah. Sebab costing semua hari ni, sewa dewan semua bukan murah. Kita maklum tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun kita cuba berusaha untuk cari jalan. Sebab yang bantu semua Allah Ta'ala. Yang permudah pun Allah. InsyaAllah kita ikhlas kepada Allah. Allah Ta'ala bantu kami untuk bantu tuan-tuan. Saya nak 400 orang sahaja untuk offline. Jangan ramai-ramai. Dewan tu cukup untuk 400 orang sahaja. Kalau batch guru saya Datuk Wira tu, dia boleh bawa 13,000. 13,000. Tapi untuk program solat ni 400 orang sahaja. Selebihnya duduk kepada online, tengok di rumah. Supaya saya nak faham isu, faham masalah. Lepas tu apa yang perlu aku belajar, dan belajar rasa. Jelas ke jelas? Jadi insyaAllah bagi tuan-tuan yang nak bersama dengan saya, rindu nak bertemu dengan saya dalam program KIR Khusyuk Israel, kita akan bersama di Dewan Hartini tak silap, di Setia Alam Plaza Alam Central, Shah Alam. Bantu saya juga untuk sebar-sebarkan maklumat, untuk war-warkan kepada sahabat-sahabat tuan-tuan. Tak rugi, percuma. Cuma nak makan kena bayar RM12. Tak nak bayar, pergi kat sendiri, kat bawah tu ada apa tu, ada food court dan sebagainya. Dekat luar tu kedai makan banyak. Masalah. Sebab schedule kita start pukul 11 sampai pukul 6 penuh tuan-tuan. Termasuk solat pun berjemaah. Saya sewa 2 dewan, bukan 1. 2 dewan. Saya minta, saya kata saya nak dewan untuk solat, saya nak dewan untuk makan sekali. Kalau kita makan apa tu, makan tu. Kalau nak rasa buat potluck, nantilah saya bagi tahu kemudian. Takut bazir sahaja, takut banyak sangat bawa nanti. Okey, jelas? Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggal bersugi, jangan tinggal bersugi. Daripada sekarang jangan tinggal. Wallahu alam. Laki-laki atau perempuan.